bangkit, bangsaku bangkit. Bangkit dari lena, dari otak sempit. Ajakan paradigma seluas angkasa pantang dicabar, kini episod bermula. Buangkan persepsi, sudah ramai terbukti. Berdepan reality, apa lagi? Rampas peluang yang luas terbentang. Tak ada skills, tak payahlah nak sembang. Dunia dah berubah, kan sentiasa berubah. Tanya sama ibu, tanya sama abah. Jika kau kenal siapa kau sendiri, penuhi potensi diri, jadi reality. Aku ada caraku, tak perlu ragu. Ada skills, itu baru pro. Tahu apa ku mahu dan pilihanku. Got skills, that's the way to go. Aku ada caraku, tak perlu ragu. Ada skills, mari kita bro. Tahu apa ku mahu dan pilihanku. Skills for all, here we go, here we go. Yo, K to K, for the ladies one time. Let's go. Dulu ku keliru, halaman yang nak dituju. Haru, biru, statik, kaku dari lagu, kerja ke mindaku. Ku pick skills, pilihanku nombor satu. Katakanlah apa nak dikata, inilah fakta. Bakat istimewa akan terus menyinar. Semangat membara dan akan ku buktikan. Ya, siapa ke belakang, siapa yang di depan. Dunia dah berubah, kan sentiasa berubah. Tanya sama ibu, tanya sama abah. Tiada rintangan tak dapat ku patahkan. Mindaku fokus dan tak akan tertekan. Ya. Aku ada caraku, tak perlu ragu. Ada skills, itu baru pro. Tahu apa ku mahu dan pilihanku. Got skills, that's the way to go. Aku ada caraku, tak perlu ragu. Ada skills, mari kita bro. Tahu apa ku mahu dan pilihanku. Skills for all, here we go, here we go. Jika tubuh lihat terlambat sesat, bulatkan tekad, sasarkan tepat destinasi. Dari hari ini, dari saat ini, tiadalah alasan lagi. Ilmu yang ditimba international, perkasakan diri professional, vocational, lantangkan vokal dari perantis lokal ke pentas global. Aku ada caraku, tak perlu ragu. Ada skills, itu baru pro. Tahu apa ku mahu dan pilihanku. Got skills, that's the way to go. Aku ada caraku, tak perlu engkau ragu. Aku adalah aku, ku tahu apa ku mahu. Yeah. Ada skills, itu baru pro. Tahu apa ku mahu dan pilihanku. Got skills, that's the way to go. Aku ada caraku, tak perlu ragu. Ada skills, mari kita bro. Tahu apa ku mahu dan pilihanku. Skills for all, here we go, here we go. Kini satu negara Terasa gegarnya. Skills Malaysia 2.0. Let's go. Graduan LPIPO bersedia memasuki alam pekerjaan sebenar. TVET pilihan utama anda. Moh kita belajar di LPIPO. Kita banyak peluang pendidikan, latihan dan kemahiran. Kemahiran yang diturunkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Kemahiran yang terbina menjadi asas kita sebagai rakyat Malaysia. Selama beberapa dekad, kemahiran yang terbina berkembang mengikut arus perubahan ekonomi yang semakin berubah. Dan kita telah mara memacu lonjakan berganda tanpa sempadan. Hari ini,
kita berdiri demi masa depan baharu Malaysia. Masa depan baharu rakyat Malaysia dengan ledakan teknologi moden ke arah menjadi sebuah negara berteknologi tinggi. Masa depan yang memerlukan setiap rakyat berubah dengan transformasi budaya yang harmoni dalam kehidupan. Di seluruh dunia hari ini, pendidikan teknikal dan latihan vokasional antara perintis perubahan dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi selain memacu kebolehpasaran pekerjaan. UNESCO juga telah melancarkan program Global TVET bagi membasmi kemiskinan dalam negara-negara anggotanya ke arah pertumbuhan ekonomi negara yang lebih mampan. Bagi menghasilkan tenaga kerja tempatan yang memenuhi keperluan industri, kapasiti pendidikan TVET akan diperkasakan. Kerajaan akan membangunkan satu pelan induk yang komprehensif atau TVET Master Plan yang bakal diselaraskan oleh Kementerian Sumber Manusia, dibantu oleh semua kementerian yang lain yang berkaitan dengan TVET. TVET Malaysia merupakan inisiatif kerajaan ke arah memperkasakan modal insan melalui pengembangan bakat dan kemahiran tinggi seiring dengan pembangunan negara yang berdaya saing. TVET Malaysia merupakan komitmen jangka panjang yang meletakkan bakat dan kemahiran rakyat Malaysia diiktiraf selama 20 tahun, menyediakan ilmu dan kemahiran teknikal untuk sektor pertanian, perindustrian dan komersial. TVET Malaysia meningkatkan pendidikan vokasional ke tahap yang baharu. TVET Malaysia meningkatkan kemahiran rakyat Malaysia ke arah kehidupan yang lebih baik. TVET Malaysia memperkasakan rakyat, memajukan negara. Memajukan negara. TVET Malaysia. Okay, baik. Assalamualaikum. Kali ini kita bawa satu tajuk yang menjelaskan realiti versus persepsi tentang kemahiran dan juga degree. Oh, hot betul lah sejak 2 minit video ni. Baik. Suka untuk saya mulakan iaitu apa yang kita nampak, apa yang kita expose diri kita setiap hari membentuk kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang menimbulkan ataupun yang kita keluarkan statement, pendapat peribadi, pandangan aku dan sebagainya. It is an opinion. Walau bagaimanapun, opinion ini cenderung kepada generalization. Kita assume dan banyak lagi bias-bias yang berlaku. Oleh itu, bila kita nak keluarkan statement, kita kena identify it is a statement, personal opinion ataupun factual. Oleh itu, mungkin video tersebut berkisar tentang pendapat. Oleh itu, dia berada dalam bubble dia. If dikembangkan bubble tersebut, dia akan nampak lagi situasi sebenar. So, naratif nak bawa hari ini adalah tentang factual. Bila sebut tentang factual, mari kita rujuk satu kajian oleh Khazanah Research Institute oleh SWTS, School Work Transition 2018. 1,600 employer dan 200,000 lebih graduan, mahasiswa yang eksekutif tentang dapatan semasa. Tanpa dinafikan, orang yang sambung kemahiran lebih tinggi demand dalam industri. Kenapa? Sebab mereka mahir dan bidang mereka tak ramai orang ambil. 13% daripada upper secondary yang sambung dalam bidang TVET, sedangkan yang lain-lain masuk pada sains dan degree dan sebagainya. Oleh itu, kalau data pengangguran daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia, bagi tahu majoriti adalah degree yang menganggur. Tak boleh dinafikan. Pernah dengar tak student politeknik menganggur? Pernah dengar tak student kemahiran menganggur? 7 bulan menganggur, tak dapat kerja sebagainya? Tak. Yang kita dengar adalah pelajar ada master, pelajar ada degree yang menganggur sampai begitu sekali. Itulah realiti semasa sebelum Covid, selepas Covid. Nah, mari kita pergi kepada yang seterusnya. Kemahiran atau degree? Degree atau kemahiran? Yang mana lebih penting? Dia tidak ada lebih penting, dia simbiotik, saling melengkapi dalam organisasi. Orang di kemahiran, dia lebih kepada operational. 80% adalah tenaga fizikal. Mereka tidak boleh bekerja work from home. Mana kata orang eksekutif, manager sebagainya, mereka lebih mungkin 70%, 60% disebut sebagai teori. Actually adalah strategic thinking, management, pengurusan, nak buat unjuran, nak buat forecasting, nak ambil data P&L, profit, loss dan sebagainya. Dia boleh work from home. Itu indikator mudah. Orang yang bersifat pengurusan, top management, mereka boleh work from home. 80% adalah strategi. Dia ada satu hierarki segitiga. Top management kat sini, pertengahan ni media management, bawah ni adalah operation. So operation ini adalah kemahiran. Tanpa mereka kerja tak jalan. Betul. Tapi kalau kerja jalan, tak ada direction, merapu juga.
Tengah-tengah ni media management, mereka kena expert dalam bidang human interaction, unjuran, profit, nak kembangkan, nak buat market exploration. Kemahiran tak ajar benda tu, degree aja. SOP satu-satu, step by step, nak cultivate benda ni, nak operate benda ni, nak repair, itu kemahiran. Degree tidak mendalam sampai ke tahap tu. So dia saling melengkapi. Nak sambung belajar, silakan yang mana kena dengan minat, kena dengan passion, tengok demand kerja. That's it. Don't work on opinions, just work on fact and figures. Boleh? Sebagai penutup, aku nak beri konteks kepada penceritaan. Toke tak nak ambil orang yang teori. Dia nak ambil orang bekerja, tak nak bagi training dan terus buat kerja. Profit, maximize profit. Okey, baik. Konteks adalah betul untuk micro and small businesses. SME Corp melaporkan 2018, 25 juta ke bawah profit annual, itu dikira sebagai SME. Kenapa semua media yang terlepas? Pekerja tak ramai. Bila pekerja tak ramai, memang maximize profit. Tak hantar training. Hati-hati. Syarikat yang tidak hantar anda training, tidak latih anda untuk upskillkan pekerja mereka, bukan syarikat yang bagus. Syarikat bagus pasti hantar training. Government wajibkan 7 hari training setahun untuk naik pangkat. Kenapa? Mesti upskill pekerja supaya kerja lebih efisien. Anda wajib mencarung dengan HRDF supaya apa? Akan buat training, anda kena hantar. Kenapa? Duit ada dekat HRDF. So guna balik duit. Bila IT berkembang, staff nak belajar daripada mana teknologi baru, skill baru, maka kena hantar training. Aset paling bagus dalam syarikat adalah manusia. Bukan duit, bukan hartanah, bukan no. Benda tu boleh dicari jika ada manusia yang bijak, boleh cari benda tu. Kalau toke-toke bisnes kecil ni, memang mereka utamakan sales. Kenapa? Nak hidup dulu, nak bagi income jana stabil dulu, baru dia boleh fokus kepada pengurusan, nak latih staff dan sebagainya. So that's all persepsi dan realiti. Moga jangan ada yang buat keputusan berdasarkan video 3 minit. 3 minit tak cukup untuk fakta buat keputusan. Ini adalah video untuk kesedaran. So again, go on fact, buat research sendiri. Video 3 minit ini hanyalah kesedaran. Jumpa lagi.